Okay, so untuk yang chapter 3 ni, dekat awal-awal ni dia ada satu subtopik which is a coordinate system. So sebenarnya patutnya benda ni kita cover sebelum kita belajar displacement lagi. So saya punya nota hari tu nota yang lama, so dia tak ada yang subtopik yang first ni. So sikit je sebenarnya benda ni, koordinat sistem ni, dia sama je dengan yang kita pernah belajar masa sekolah menengah pasal koordinat X, Y tu kan. Dia sama je sebenarnya. So untuk koordinat sistem ni, okay, koordinat sistem ni dia ada terbahagi kepada dua, which is Cartesian dengan polar. Polar koordinat sistem dengan Cartesian koordinat sistem. So apa yang kita dah pernah belajar, yang kita ambil koordinat tu dengan ambil nilai X, Y tu, yang tu dinamakan sebagai Cartesian koordinat sistem. Kita ambil dia punya koordinat tu berdasarkan nilai X dengan nilai Y axis. Yang tu untuk Cartesian. And then untuk yang ni barulah untuk yang pola ni, sejujurnya saya pun tak pernah, kiranya sangat jarang lah, tak pernah lagi saya rasa saya belajar pasal pola ni. Tapi a new added information untuk korang juga. So untuk pola koordinat sistem ni, dia menggunakan nilai R. R ni adalah distance daripada origin kepada point tersebut. And then dia guna theta, angle kita daripada x-axis. So kalau dalam pola koordinat sistem ni, dia akan tulis menggunakan kalau tadi kita guna x, y, yang ni guna r dengan theta. So nilai r tu dekat depan dan nilai theta tu dekat belakang. So dia punya theta ni, dia biasanya kita akan ambil x-axis sebagai reference line. So contohlah kalau macam awak punya point tu dekat second quadrant, so dia punya theta ni dia akan ambil daripada positif x-axis ni sampai ke garisan tersebut. So antara pola dengan Cartesian coordinate system ni, it is actually related to one another. So contohnya daripada nilai Cartesian, and then kita nak dapatkan nilai theta. So kita boleh guna formula ni. X sama dengan R cos theta dan Y equal to R sin theta. Dia sama je sebenarnya dengan yang kita punya vektor kan. So kalau daripada pola koordinat pula, kita boleh dapat, daripada Cartesian, kita boleh kira kita punya koordinat dalam pola koordinat sistem dengan cara menggunakan formula yang direction dalam vektor tan theta dengan formula untuk magnitude. R equal to x square plus y square punca kuasa 2. So sama je lah sebenarnya. So kalau macam menggunakan yang ni, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta ni, kita boleh lukiskan kita punya koordinat tu daripada origin menjadi bentuk satu segitiga. So menggunakan sin, cos dengan tan, kita boleh dapatlah macam sebelum ni kita belajar kan, kalau sin tentang bahagi dengan hypo, jadi y bahagi dengan r. Lepas tu kalau cos, x bahagi dengan r, cos sisi bahagi dengan hypotenuse, so x bahagi dengan r, and kalau tan tentang bahagi dengan sisi, so y bahagi dengan x. So yang ni pun kiranya kalau contohnya awak dah memang hafal daripada sekolah menengah tu, insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, cuba kita tengok soalan ni. So dekat example ni dia kata a Cartesian coordinates of a point in the xy plane are dekat negatif 3.5, negatif 2.5. So negatif 3.5 dan negatif 2.5. As shown in the figure. So find the polar coordinates of this point. So oleh sebab kita dah ada kita punya nilai xy, so kita boleh cari kita punya nilai dalam polar coordinate system menggunakan formula untuk R. Kita guna
formula untuk cari magnitude tu. So X square plus Y square punca kuasa 2. So dapat nilai R kita 4.3. And then untuk angle kita, kita guna formula direction. So Y divided by X. So bahagi je, kita punya negatif ni jangan lupa dia mesti masuk sekali. So nanti dapat nilai kita punya theta. So theta ni yang kita dapat ni nanti boleh tan inverse kan, dapatlah kita punya angle. So yang tu je sebenarnya yang saya tertinggal. And then lagi satu pembetulan untuk chapter 4. Untuk chapter 4 projectile motion kan untuk chapter 4. So dalam projectile motion, kalau yang sebelum ni, chapter 4. Projectile motion. Okay. Untuk dalam projectile motion, kalau kita punya yang ni, kalau kita punya theta tu sama dengan 0 degree, kalau sebelum ni ingat tak, kalau yang sebelum ni kita belajar, kalau yang dia punya angle 0 degree, lepas tu dia terus turun ke bawah. Sebelum ni saya kata dia punya A kena ambil positif ke negatif, nilai graviti dia. Kalau turun positif. Okay. Pembetulan dia, kalau dalam projectile motion, sama ada dia naik, sama ada dia ada nilai angle dia ada ataupun nilai angle tu 0 degree, kita punya nilai A ataupun gravity tu mesti positif. Mesti negatif, sorry. Mesti negatif 9.81. Sebab benda ni kalau contohnya kita tak consider negatif, nanti kalau contohnya ada satu soalan yang dia minta awak cari final velocity dekat bawah ni, nanti awak takkan dapat jawapan yang betul kalau kita letak positif. Dan kenapa kalau dalam projectile motion ni kita ambil dia punya G negatif, sebabnya kita punya objek ni tadi dia tak directly turun bawah. Dia bukan free fall yang terus turun ke bawah, tapi dia punya pergerakan tu dia straight dulu baru dia turun. So oleh sebablah dia tak directly turun, sebab tu dia punya G tu kena negatif 9.81. Itu je, yang lain still lagi sama. Okay tak setakat ni? So maksudnya untuk question yang chapter 4 ni, tak kisah apa-apa pun dia punya nilai je memang wajib negatif lah. Ya betul. Itu je. Yang lain semua tak ada masalah lah. Boleh? Yang lain ada soalan? Tak ada. Alright.